Jangkitan rabies di Sirian berkemungkinan merebak dari Kalimantan. Pelaksanaan IKAD berkesan, lokasi tumpuan warga asing setiap kali cuti umum lengang. Juga seorang lelaki dan anak yang sesat ketika daki bukit berjaya diselamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Ini N5 edisi Ahad 2 Julai 2017 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Baiklah, lintas langsung dari studio mini Negeri hari ini kami mulakan dengan Negeri 9 bersama Syafiq Azrul Zafri. Kemudian kita ke Kedah bersama penyampainya Rizal Ismail. Seterusnya bersama Bumawin di Sarawak. Tidak ketinggalan, kita juga akan bersiaran bersama ke Sabah dengan rakan penyampai Nur Hazimah Radik untuk lintas langsung dari Kota Kinabalu. Seorang maut manakala dua lagi cedera dalam satu nahas jalan raya di Lebuh Raya Plus arah selatan awal pagi tadi. Nahas berlaku di kilometer 285.4 membabitkan dua buah kenderaan. Mangsa Chu Hang Peng, 27 tahun, maut di tempat kejadian. Menurut Ketua Polis Daerah Nilai, Zaldino Zaludin, siasatan awal mendapati kemalangan disebabkan tindakan Chu yang mengubah haluan secara mengejut dari lorong 2 ke lorong ketiga mengakibatkan sebuah lagi kenderaan terlanggar bahagian belakang kereta mangsa. Kenderaan jenis Proton Perdana dan dipandu Eng Sinziang, 35 tahun, terlanggar kenderaan mangsa dan menyebabkan kedua-dua kenderaan hilang kawalan lalu terbabas ke kiri jalan. Eng dan seorang lagi penumpang, Iben Ting It Peng, 26 tahun, mengalami kecederaan dan dihantar ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban untuk rawatan lanjut. Mayat mangsa dihantar ke hospital sama untuk bedah siasat. Seorang gadis orang asli Temiar di Kampung Sendrop, Tanah Tinggi Lodging, Gua Musang dilaporkan hilang sejak 5 hari lalu. Dia dipercayai mengikut teman lelaki warga Indonesia sejak 5 hari yang lalu. Kehilangan Nur Azira Sani, 17 tahun, disedari ibunya, Leha Jali, pada malam Rabu lalu selepas mendapati bilik anak ketiga daripada 5 beradik itu kosong. Menurut Leha, sejak sebulan lalu, Nur Azira kerap bermain telefon bimbit dan suka berahsia. Dan beberapa hari sebelum hilang, Nur Azira dilihat sentiasa keresahan. Kurang ajar, saya tengok pelik sangat. Oh, pelik? Saya tengok dia berjalan sini-sini sampai bulan. Resah lah. Dia rasa resah. Sebab apa tu? Tak tahu pula, saya pun tak tanya. Saya ingat dia ikut laki dia lah, kawan dia. Ada tahu? Ya. Laki tu sini juga ataupun itu lain orang ni? Layan orang lah. Bangla ke apa? Agak. Saya ingat Indon. Oh, Indon. Kerja sini? Indon tu kerja tempat lain. Leha belum membuat laporan polis dan masih berusaha mengesan anaknya dengan bantuan penduduk kampung di sekitar Tanah Tinggi Lodging, Cameron Highlands dan Ipoh, Perak. Orang ramai yang ternampak Nur Azira diminta segera menghubungi ahli keluarganya di talian 010 9053 878. Seorang lelaki dan anaknya sesat ketika mendaki sebuah bukit di Melaka sebelum berjaya diselamatkan pihak bomba sekitar pukul 10 malam tadi. Kejadian berlaku berhampiran Taman Muzaffar High, Air Keruh. Terdahulu, mangsa berusia 30-an bersama anak lelakinya yang berusia 9 tahun dilaporkan sesat selepas mendaki bukit itu lewat petang semalam. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Zulkifli Nordin, kedua mangsa dipercayai mula mendaki sekitar pukul 6 petang sebelum gagal mengenal pasti laluan untuk turun berikutan keadaan semakin gelap. Mangsa turut menghubungi saudaranya sebelum dua ahli keluarga pergi ke lokasi namun gagal mengesan mangsa kerana keadaan yang gelap. Bomba menerima panggilan kecemasan daripada keluarga mangsa pada pukul 8.18 malam sebelum menghantar anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Air Keruh ke lokasi kejadian. Kedua-dua mereka ditemui dalam keadaan tenang pada jarak kira-kira 300 meter dari kaki bukit terbabit. Kita mengenal pasti bahawa di Taman Muzaffar ni adalah lokasi yang berhampiran. Di mana mangsa itu sesatlah. Jadi kita mula membuat pencarian di kawasan sinilah di Muzaffar dan dibantu oleh orang awam jugalah yang biasa dengan tempat ini bersama dengan anggota bomba juga.
Dan kita berjaya menemui kedua-dua mangsa itu lebih kurang dalam pukul 10.44 malam. Dan kita bawa turun sampailah ke sini, ke bawah ni lebih kurang dalam 11.12 malam. Dan kita mendapati kedua-dua mangsa yang sesat tadi berada dalam keadaan baik. Mangsa kemudian diberikan rawatan sebelum dihantar ke Hospital Melaka untuk rawatan lanjut. Sendayan sebagai sebuah kawasan baru yang sedang pesat membangun menjadi fokus lintas langsung dari Negeri Sembilan hari ini. Syafiq Azrul Zafri telah pun bersedia di studio berita Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Silakan Syafiq. Terima kasih rakan penyampai Taufik di Angkasa Puri. Bandar Seri Sendayan sebelum ini merupakan sebuah tanah rancangan Felda Sendayan terletak di kawasan 2,000 hektar di Negeri Sembilan, kira-kira 15 km dari Seremban. Tanah rancangan ini mula diteroka pada tahun 1963 oleh 40 orang peneroka di bawah seliaan Felda. Kini berkembang maju dan kewujudan pelbagai kemudahan bagi penduduk setempat. Ikuti laporan Farhana Nabilah Zakaria dan juru kamera Abdul Rahman Ibrahim. Pelbagai jenis perumahan, keberadaan sebuah kelab terkemuka iaitu di tempat Country Club serta butik hotel yang dinamakan Desora Business Boutique Hotel, Bandar Seri Sendayan terus berdiri teguh sebagai sebuah kawasan yang pesat membangun. Selain itu, sebuah masjid yang menelan kos lebih 100 juta ringgit yang dijangka siap pada hujung tahun ini bakal menjadi antara masjid tercantik di Malaysia. Seterusnya dapat menarik lebih ramai pelancong untuk ke Negeri Sembilan. Menurut pengerusi Matrix Concepts Holdings Berhad, Datuk Muhammad Haslah Muhammad Amin, sebuah taman tema serta zoo yang menampilkan replika haiwan juga adalah antara projek yang bakal siap tidak lama lagi. Ini akan menjadi tarikan penduduk-penduduk di Seremban pasal fasilitas di sini, di Seremban ni tak ada fasilitas macam tu. Jadi ini adalah bersama dengan konsep yang kita buat di Senayan, di mana a place di mana orang akan duduk dan kerja di sana dan recreational facilities ya. Kemudahan lain yang telah siap sepenuhnya termasuk Matrix Global School serta Pangkalan Udara Sendayan yang menjadi mercu tanda tentera udara diraja Malaysia. Tambahnya, Bandar Seri Sendayan kini diduduki seramai 30,000 orang penduduk. Beliau yakin dengan pertumbuhan ekonomi baharu dalam rancangan pembangunan moden terancang iaitu Malaysia Vision Valley MVV, Sendayan akan menjadi sebuah penempatan yang moden dan selesa untuk masyarakat di negeri ini. Sementara itu, pengarah urusan kumpulan Matrix Concepts, Datuk Lee Tian Hock berkata, bandar ini pada mulanya dibangunkan dengan pembinaan kira-kira 4,000 buah rumah bagi golongan yang berpendapatan sederhana rendah. Jelasnya, 90% daripada rumah itu merupakan rumah satu tingkat yang dijual kurang daripada RM100,000. Rumah mampu milik ini dibangunkan khas oleh Matrix Concepts untuk kaum Bumiputera, khususnya mereka yang berpendapatan sederhana rendah. Saya rasa gembiralah. Ini dari jumlah perumahan ini 4,000 buah, 95% pembelinya adalah kaum Bumiputera. So ini kita adalah menjalankan at least itu CSR, tanggungjawab kita untuk membina rumah untuk kaum Bumiputera. Bandar Seri Sendayan merupakan sebuah perbandaran baharu di Seremban Negeri Sembilan yang semakin berkembang maju. Selain nilai dan bandar Anstek, Sendayan juga dilabelkan sebagai kawasan industri berkategori A kerana diisi pelabur terutama dalam industri berteknologi tinggi. Pembangunan kat sini okey jugalah. Bagus untuk kita punya rezeki pun lebih. Banyak kemudahan, ada hotel, ada untuk sekolah matrik yang terbangsa ada. Saya ingat setakat ini tak ada masalah kalau berbanding dengan kilang-kilang ada ni. Saya nampak ramai yang orang boleh dapat pekerjaan senang sikit.
sebab kawasan ini ada banyak kilang. Lebih kurang 100 lebih kilang dekat Tech Valley sini. Jadi dengan adanya bandar tentu udara di kawasan Senayan, ia boleh membangunkan lagi taraf ekonomi bandar-bandar Senayan dan juga memberi peluang kepada rakyat sekelilingnya untuk bersama dengan masyarakat Angkatan Tentera Malaysia. Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Terima kasih Syafiq dengan laporan lintas langsung dari Seremban tadi. Segmen Negaraku kali ini memaparkan inisiatif kerajaan memenuhi keperluan masyarakat Islam Pensiangan melalui pembinaan sebuah masjid di Pekan Nabawan, sebuah daerah pedalaman di Sabah. Laporannya bersama Ibrahim Diman. Masjid Al-Hidayah di Pekan Nabawan ini siap dibina pada 2015. Sejak itu ia menjadi tempat umat Islam Pensiangan beribadah dan menghadiri kelas bimbingan dan kerohanian. Kariah dan masyarakat Islam sekitar Pekan Nabawan ini amat menanti-nantikan pembinaan Masjid Al-Hidayah kerana masjid lama sudah terlalu uzur, terhad dan kurang selesa. Kita bersyukurlah jamaah lebih selesa dari yang dulu lah. Dan kalau sembahyang contoh hari raya ataupun sembahyang Jumat sangat luas untuk keselesaan. Dia tidak boleh menampung, kalau solat hari raya kena solat sampailah di bahagian luar, yang mana kita kena bawa tikar sendiri, solat pun solat atas jalan raya. Dan pengurusan jenazah ada sukar sedikit di masjid lama. Dan juga tempat parking pun sempit. Adanya masjid baru ini memberi keselesaan kepada khususnya kepada penduduk di sekitar daerah Nabawan ini, dan kiranya kalau ada orang luar pergi di sini pun keselesaan itu ada. Antara individu yang terlibat secara langsung dengan rancangan membina masjid ini ialah Ketua UMNO Bahagian Pensiangan, Datuk Abdul Ghani Datuk Haji Muhammad Yassin. Projek membina masjid ini mendapat kerjasama erat pegawai daerah Pensiangan serta komitmen Ketua Menteri Sabah dan Kerajaan Persekutuan. Sebenarnya kita sudah sedia membuat perancangan yang lama. Kita duduk berbincang dan sama-sama kita buatkan perancangan itu hingga mendapat peruntukan khas daripada ICU di KL. Masjid Al-Hidayah yang dirasmikan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman 16 Jun lalu mampu memuatkan 800 hingga 1,000 jemaah. Walaupun penduduk Islam di daerah ini hanya mewakili kira-kira 40% penduduknya, namun kerajaan tetap menyalurkan bantuan perlu bagi mengimbangi kemajuan prasarana dengan pembangunan modal insan, terutama kepada rakyat di luar bandar. Ibrahim Diman dan Jurukamera Tamrin Ashmat dari Pensiangan Sabah, RTM. Mana kita nak pergi minggu ini? Dah ada destinasinya. Jadi, apa kata kita melancong dan mengembara di TV1 setiap hari Jumaat dalam Nasional 8. Saksikan, jom jalan-jalan meneroka destinasi menarik Malaysia. Bertemu kembali. Jumlah kenderaan yang melalui lebuh raya utama ke Ibu Negara masih dalam anggaran 1.3 juta kenderaan. Sama seperti semalam, dilaporkan aliran trafik di beberapa kawasan perlahan sejak tengah hari tadi akibat kemalangan kecil di kilometer 353.3 lebuh raya plus E1 Sungai Slim River. Namun keadaan ketika ini kembali terkawal manakala di bahagian selatan aliran trafik dilaporkan yang turut perlahan di kedua-dua arah di kilometer 246 lebuh raya plus E2 Senawang Pedas Tinggi juga disebabkan kemalangan kecil juga kembali lancar. Laporan lanjut bersama wartawan Syamira Sofri di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi bagi meninjau aliran trafik. Silakan.
Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Berdasarkan tinjauan saya sejak tadi, didapati walaupun jumlah kenderaan bertambah dari semasa ke semasa, namun keadaan trafik masih lagi bergerak lancar dan bertali arus di beberapa kawasan di lebuh raya utama di Malaysia. Baiklah, tanpa membuang masa, kita mulakan tinjauan keadaan trafik dari arah utara di sekitar Terowong Menora di lebuh raya Plus E1. Seperti yang anda saksikan, trafik pada waktu ini kelihatan perlahan sekitar Terowong Menora ke arah Jelapang ekoran pertambahan jumlah kenderaan. Seterusnya masih di bahagian utara sekitar Sungai di Lembu Raya Plus. Seperti yang anda saksikan, trafik pada waktu ini kelihatan perlahan di antara Sungai ke Slim River ekoran 1 Kemalangan di kilometer 353.3. Pengguna yang berada di lokasi Kemalangan diharapkan teruskan memandu seperti biasa tanpa perlu melihat kerja-kerja pengalihan bagi mengelakkan kesesakan yang lebih teruk. Beralih dengan tinjauan trafik di bahagian selatan di Lebuh Raya Plus sekitar Port Dickson. Seperti yang anda lihat, keadaan trafik kelihatan perlahan dari persimpangan Port Dickson ke Seremban ekoran pertambahan jumlah kenderaan. Seterusnya, tinjauan trafik di sekitar Seremban Lebuh Raya Plus, keadaan trafik dilihat bertali arus serta sibuk dari Seremban ke arah Nilai. Beralih dengan tinjauan trafik di bahagian timur di Lebuh Raya KL Karak sekitar Bentong. Seperti yang anda lihat, trafik kelihatan masih lancar selepas Bazar Tol Bentong ke arah Bukit Tinggi sepanjang hari ini. Dan akhir sekali, tinjauan keadaan trafik di bahagian timur di Lebuh Raya KL Karak sekitar Tol Gombak. Seperti yang anda saksikan, keadaan trafik kelihatan perlahan sepanjang 5 hingga ke 6 km menghampiri Plaza Tol Gombak dari arah Genting Sepah. Baiklah, bagi anda yang ingin mengikuti lagi perkembangan info semasa aliran trafik, anda boleh layari laman web www.llm.gov.my atau di talian hotline di 1-800-887752 atau di laman Twitter rasmi @llminfotraffic. Baiklah, sekali itu sahaja dapat saya kongsikan setakat ini. Kita kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Syamira dengan laporan trafik sebentar tadi. Dan lintas langsung dari Kedah hari ini turut antara lain mengenai tinjauan yang dilakukan di perhentian bas Shahab Perdana di Alostar sempena berakhirnya cuti perayaan Aidilfitri. Selain itu turut dimuatkan mengenai kisah perusahaan kuih tradisional iaitu Batang Buruk yang masih tinggal permintaan. Rizal Ismail mempunyai butiran penuh. Rizal, silakan. Terima kasih rakan penyampai Taufik di Angkasa Puri. Lebih seminggu berada di kampung halaman masing-masing bagi menyambut Aidilfitri bersama keluarga, orang ramai mula beransur-ansur pulang ke ibu kota. Meskipun belum puas bersama keluarga, namun demi tuntutan tugas, mereka terpaksa berpisah sambil berharap dapat bertemu lagi pada Lebaran akan datang. Tinjauan di perhentian bas Shahab Perdana Alostar mendapati orang ramai mula berpusu-pusu untuk mendapatkan perkhidmatan awam ini untuk kembali pulang ke destinasi terutama Kuala Lumpur. Menurut mereka, urusan perjalanan juga berjalan dengan lancar kerana mereka telah menempah tiket lebih awal. Malah terdapat pengguna yang membeli terus dari kaunter-kaunter jualan kerana terdapat penambahan bas terutama musim perayaan. Begitu juga dengan harga tiket, tiada sebarang kenaikan dan harga kekal RM50 untuk perjalanan sahala ke ibu negara. Alhamdulillah, tiket daripada sebelum raya dengan sekarang ni sama aja, tak ada naik, tak ada kurang. RM80 daripada Alostar PJB. Selalunya mahal sampai 100 pada sebelum ni, masa belajar dulu-dululah. Tapi tahun ni alhamdulillah lah. Tiket okey lah, beli siap-siap. Memang kena beli awal-awal lah. 1 minggu. Tiket alhamdulillah saya beli, saya nak beli ada jugalah. Lepas tu ni pun saya beli pun agak lewat juga kan, tapi alhamdulillah ada. Hari ni saya nak balik ke Behram Politeknik Sultan Zlan Shah di Perak. Urusan tiket semua jalan lancar. Alhamdulillah jalan lancar. Dan bagi menampung keperluan pengguna di musim perayaan ini, ada pengusaha bas yang mengambil inisiatif menambah jualan perkhidmatan bas yang disediakan. Semua okey. Semua okey, jalan macam biasa lah. Tapi kita buat tambahan lah. Berapa tambahan? Lebih kurang 10 biji lah. Ya. Kalau biasa ni kita jalan 5-6 biji lah. Musim perayaan kita tambah sampai 10-15 biji lah.
Bagaimanapun jumlah pengguna bagi perkhidmatan bas tahun ini agak berkurangan berbanding tahun lalu yang dikaitkan dengan kemungkinan faktor cuti yang panjang. Sepanjang musim perayaan ini, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp dan Syarikat Environment Idaman Idaman akan melipat ganda tugasan pembersihan sampah sarap di negeri ini. Pembersihan akan dilakukan 24 jam sehari di waktu siang dan malam bagi memastikan tiada sebarang lambakan sampah. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Badrul Hisham Hashim mendedahkan setiap kali tiba musim perayaan, jumlah sampah sarap dan sisa pepejal akan meningkat mencecah sehingga 60% berbanding hari biasa. Jadi bila setiap kali hari raya, saya ingat 60% ada peningkatan dari segi sampah lah. Jadi kita akan pastikan, saya pun dah cakap dalam mesyuarat Esko dan juga telah menyatakan dalam beberapa program bahawasanya SW Corp dan Idaman akan memberi perhatian khusus di segi collection sampah. Jadi rakyat tak payah bimbang lah di segi sampah tu, kita akan pastikan ianya akan dapat dikutip mengikut masa dan tempat yang kita khaskan. Pada masa sama, semua premis pasar di negeri ini juga akan dibersihkan bagi memberikan keselesaan kepada pengguna yang berkunjung untuk mendapatkan bekalan keperluan harian. Walaupun tergolong dalam kategori kuih tradisional, namun kuih batang buruk terus mendapat tempat setiap kali tibanya Lebaran. Menyedari potensinya dari segi permintaan dan pasaran, seorang pengusaha dari Baling, Norlia Ramli, giat menerima tempahan sekaligus menambah pendapatan. Saksikan. Norlia, 50 tahun yang juga merupakan seorang ibu tunggal, mula mengusahakan kuih batang buruk sejak 20 tahun lalu sebagai sumber pendapatan sampingan. Dengan bermodalkan RM3,000, perusahaannya kini kian berkembang apabila menyaksikan tempahan yang semakin meningkat setiap tahun. Menggunakan kacang hijau dan kulit popia sebagai bahan asas, kuih berkenaan boleh disediakan dan digoreng lebih awal iaitu sebelum tibanya Ramadan lagi. Bantuan mesin pengisar kacang hijau dan khidmat nasihat yang diterimanya daripada Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah tampak memudahkan beliau daripada segi pembuatan dan pemasaran. Okey. Buat masa sekarang saya buat sendiri sebab saya nak menjaga kualiti dan kuantiti dia dan juga kebersihan. Okey, saya bercita-cita nak perluaskan biskut batang buruk ni sehingga kalau boleh tu ke luar negara lah. Tapi kekangannya saya tak ada mesin yang lebih besar, yang lebih canggih. Saya cuma guna mesin kacang yang Kedah bagi 20 tahun dulu. Jadi yang itulah saya guna. Produk yang dihasilkan mempunyai pelanggan yang terdiri daripada kalangan guru, jururawat selain rakan usahawan lain. Untuk mempertingkatkan pengeluaran, beliau berharap agensi kerajaan tampil membantunya daripada segi geran mesin dan peralatan bersesuaian. Pada masa hadapan, beliau berhasrat untuk memperluaskan kuih tradisionalnya ini ke Lembah Kelang dan selatan Thailand. Untuk tempahan, boleh menghubungi Norlia di talian 012-577-1636 atau Facebook seperti yang tertera. Itu sahaja paparan dari kami dari Negeri Jelapang Padi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Taufik di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Rizal dengan laporan lintas langsung dari Kedah. Beralih ke susulan kes jangkitan penyakit anjing gila atau rabies yang dikesan di Serian membabitkan 3 kanak-kanak. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak melakukan operasi pengesanan dari pintu ke pintu atau active case detection dalam usaha mengenal pasti sebarang kes yang membabitkan gigitan anjing di lokasi terbabit. Proses pengesanan dilakukan di Kampung Paon, Sungai Rimu, Serian. Lokasi awal kanak-kanak terbabit dikesan dijangkiti. Sementara itu, tinjauan RTM di kampung berkenaan mendapati pasukan Jabatan Kesihatan sedang bertungkus lumus melakukan langkah-langkah pencegahan. Ini antaranya melalui sesi taklimat dan sesi soal jawab bersama penduduk kampung. Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Zoonosis Kementerian Kesihatan, Dr. Vignesh Warren, mutu memberitahu
Taklimat yang diberikan melibatkan usaha kempen kesedaran dan langkah pencegahan awal. Mencari adakah kes-kes gigitan anjing yang telah berlaku dalam masa 3 bulan ini, supaya kita dapat mengambil tindakan-tindakan pencegahan dan juga kawalan penyakit rabies di kawasan inilah. Sementara itu, Pegawai Jabatan Kesihatan Negeri Bahagian Kawalan Penyakit Berjangkit, Dr. Jeffrey Stephen berkata, pengesanan dilakukan sepanjang tempoh 3 bulan lalu. Selepas program ni, salah satu program kita buat adalah bertemu ramah dengan penduduk setempat. Selepas itu kita akan buat lawatan rumah ke rumah yang lebih efektif untuk mencari dan mengesan mana-mana kes ataupun orang kampung yang pernah digigit oleh anjing dalam masa 3 bulan, dan kita akan interview mereka dengan lebih detail sama ada mereka ada demam, mengambil sejarah seperti itulah. Kalau mereka ada sejarah terkena gigit dan juga ada gejala-gejala seperti demam, so kita nasihatkan mereka untuk terus pergi ke klinik kesihatan berhenti terat ataupun hospital. Lebih 200 penduduk kampung menghadiri taklimat dan soal jawab tersebut yang turut disertai Pegawai Kesihatan, Veterina dan Persatuan Pencegahan Penganiayaan Haiwan Sarawak SSPCA. Manakala kawalan anjing pula dilaksanakan oleh Jabatan Veterina. Terdahulu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Jamilah Hashim ketika dihubungi RTM memberitahu pasukan kesihatan telah pun berada di lapangan sejak Khamis minggu lalu bagi usaha-usaha pencegahan berterusan. Dr. Jamilah turut memaklumkan ketiga-tiga kanak-kanak yang dijangkiti virus rabies atau penyakit anjing gila terbabit masih dalam keadaan kritikal. Kesemua mereka sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU Hospital Umum Sarawak, Kuching. Dan setakat hari ini, Jabatan Kesihatan Sarawak tidak menerima sebarang laporan mengenai kes terbaru jangkitan penyakit berkenaan. Jumaat lalu, Kementerian Kesihatan mengesahkan 3 kanak-kanak termasuk 2 beradik dijangkiti virus rabies di Kampung Paun, Sungai Rimu, Serian dan sedang dirawat di ICU HUS. 2 beradik terbabit kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun dan kakaknya 6 tahun, manakala mangsa ketiga kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun. Dalam pada itu, Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri sedang merancang tindakan bagi mengawal dan membasmi penyakit rabies berikutan laporan kes yang berlaku di daerah Serian. Menurut Pemangku Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Dr. Adrian Susin Ambut, pemantauan berterusan akan dilakukan khususnya di Kampung Paen Rimu, Kampung Lebur, Kampung Kerait dan Kampung Remun bagi mengenal pasti penduduk yang memelihara haiwan seperti anjing dan kucing. Tambahnya, terdapat sejumlah 50 ekor anjing yang masih sihat di Kampung Paen Rimu akan dipantau selama 2 minggu dan diberi suntikan pelalian sekiranya anjing-anjing tersebut menunjukkan tanda penyakit rabies. Selain itu, taklimat pencegahan dan pengawalan turut dianjurkan bagi memberi penerangan kepada penduduk sekitar tentang penyakit tersebut. Kami telah menyuruh kepada penduduk kampung di sini yang mempunyai anjing dan kucing untuk menjaga haiwan mereka, dan sekiranya ada berlaku gigitan, mereka perlu melapor dengan segera ke pejabat kesihatan klinik-klinik yang terdekat, dan kita akan mengambil tindakan sekiranya anjing tersebut ada tanda-tanda yang sakit untuk memberi tindakan seterusnya seperti kuarantin dan sebagainya. Dr. Adrian turut memberitahu bahawa penyakit rabies tersebut berkemungkinan merebak dari Kalimantan, Indonesia. Ini berikutan laporan yang diterima berkaitan kes wabak rabies yang berlaku di negara itu. Mengesaki asal penyakit rabies ini dari Kalimantan. Sebab di Kalimantan ada dilaporkan berlakunya wabak rabies. Kemungkinan besar anjing-anjing di sana telah pergi ke kawasan ini, sama ada dibawa oleh pekerja dari sana ataupun anjing itu sendiri yang pergi ke kawasan ini apabila berlakunya mengawan. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan taklimat mengenai penyakit rabies bersama pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan Persatuan Pencegahan Kekejaman Terhadap Haiwan Sarawak SSPCA di Kampung Paen Rimu, Serian. Banyak lagi perkembangan susulan jangkitan rabies dalam lintas langsung dari Sarawak. Seketika nanti, beralih ke laporan seterusnya.
Operasi besar-besaran Jabatan Imigresen bagi menahan pendatang asing tanpa izin selepas tamat tempoh program pendaftaran e-Card mula memberi kesan. Tinjauan RTM di kawasan tumpuan warga asing di ibu negara mendapati jumlah mereka berkurangan berbanding sebelum ini, mungkin kerana yang tidak memiliki dokumen perjalanan sah tidak lagi berani berada di tempat awam. Tinjauan kami di Jalan Silang yang sebelum ini diketahui kawasan tumpuan utama warga asing terutamanya dari Bangladesh, Indonesia, Nepal dan Vietnam pada setiap kali cuti umum dan hari Minggu kini lengang. Jumlahnya menyusut sehingga 70%. Urusan di kaunter syarikat dan agensi terlibat dalam pengiriman wang ke luar negara turut terjejas. Manakala perniagaan berasaskan keperluan harian warga asing turut menerima tempias akibat kehilangan pelanggan secara mendadak. Kalau dulu kan memang ramai sangatlah hari-hari Minggu, tapi sekarang ni langsung tak ada orang. Boleh dikatakan dalam 20-30% je ada sekarang ni. Mungkin dia orang takut ke apa ataupun dia orang belum dapat lagi ikat kan, sebab itulah. Selalu memang ramai lah. Tapi kali ni minggu ni memang teruk sangat. Sejak hari tu? Sejak last hari tu kan, yang 30 hari bulan tu. Masa hari raya ramai? Masa hari raya ramai lagi. Jalan pun penuh, kereta pun tak boleh lalu. Tak, customer banyak kurang lah. Customer banyak kurang juga. Yalah, pasal apa? Kita tak tahu. Saya tak tahu lah, itu ada orang cakap operasi mana-mana tempat customer tak ada datang sini. Sudah takut juga. Dulu satu hari 10, 5 customer. Sekarang 2, 1, kadang-kadang ada kosong juga. Ini pula tinjauan kami di beberapa kawasan lain di ibu negara yang sebelum ini turut menjadi tumpuan warga asing, tetapi kini situasinya sama seperti di Jalan Silang. Bila kita berehat seketika, N5 diteruskan dengan lintas langsung dari Sarawak dan Sabah selepas ini. Bertemu kembali dalam N5. Lagi laporan mengenai jangkitan virus penyakit anjing gila atau rabies di Sarawak. Siasatan dan pemantauan terus dibuat bagi memastikan wabak dapat dibendung secepat mungkin. Bagi mengikuti perkembangannya, kita bersama Bu Mawin langsung dari Kuching, Sarawak. Silakan. Baik, terima kasih Taufik di Angkasa Puri dan salam satu Malaysia. Petugas penguatkuasa veterina Jabatan Pertanian Sarawak telah dikerahkan ke daerah Serian untuk menyiasat secara terperinci punca virus rabies atau anjing gila bagi membendung wabak berkenaan daripada tersebar ke kawasan lain di negeri ini. Mendedahkan demikian, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugat Mas berkata adalah penting untuk mengetahui punca wabak berkenaan bagi memudahkan pihak bertanggungjawab mengatur strategi dalam membendung penularannya. Jelasnya, siasatan dan pemantauan di semua kawasan termasuk yang terpencil akan dibuat bagi memastikan wabak anjing gila dapat dibendung secepat mungkin. Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah berkata demikian semasa mengulas mengenai wabak rabies yang berlaku di Serian. Beliau ditemui pada Majlis Ulang Tahun ke-58 Penubuhan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Kuching di Kuching. Jabatan Kesihatan Sarawak semalam mengisytiharkan amaran kesihatan di Serian selepas kes rabies membabitkan 3 kanak-kanak dilaporkan. Mangsa adalah kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun, kakaknya yang berusia 6 tahun dari Kampung Paun di Sungai Rimu Serian dan seorang lagi kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun dari Kampung Lebur di Gedong. Ketiga-tiga kanak-kanak tersebut kini dirawat di unit rawatan intensif Hospital Umum Sarawak di Kuching. Dalam pada itu, orang ramai diminta lebih berhati-hati terhadap anjing, terutamanya anjing liar. Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwara Pai berkata, satu mesyuarat khas akan diadakan esok bagi membincangkan langkah-langkah pencegahan kes rabies yang sedang berlaku di ketika ini. And on Monday, we are going to have emergency meeting with the local government, with the Ministry of Health, and we want to find the roots of the problem and whether some forms of vaccinations or some form of further treatment for the 3 cases that are involved.
Tambahnya, di Malaysia, 90% kes rabies berpunca daripada gigitan anjing yang mempunyai virus rabies serta boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Oleh itu, beliau mahu orang ramai menjauhi anjing-anjing yang berkeliaran dan mendapatkan rawatan segera di hospital jika digigit anjing. Beliau turut berharap pihak berkuasa tempatan melipat gandakan kerja-kerja menangani anjing yang berkeliaran khasnya di tempat tumpuan ramai orang. Dr. Anwar Rapai memberitahu demikian pada Majlis Ramah Mesra Aidilfitri Anjuran Kelab Melayu Kampung Nyabur Sibu di Dewan MUC Sibu. Kerjasama erat antara semua parti komponen Barisan Nasional di Sarawak menjadi asas utama kepada transformasi ekonomi negeri. Ketua Menteri yang juga pengerusi Barisan Nasional Negeri, Dato' Amar Abang Johari Tun Openg berkata solidariti daripada kesemua komponen parti tersebut penting sebagai salah satu persiapan utama ke arah peralihan daripada ekonomi konvensional kepada digital. Ini sejajar dengan hasrat untuk menjadikan Sarawak sebuah negeri termaju di Malaysia menjelang 2030. Beliau menasihati semua parti untuk mendidik pemimpin pelapis bagi menjamin kelangsungan masa hadapan BN negeri. Jelasnya, dalam menghadapi era digital ini, Sarawak memerlukan generasi pelapis yang berpendidikan tinggi, mahir dalam teknologi maklumat dan cekap dalam penggunaan pelbagai peranti digital untuk memimpin negeri satu hari kelak. Dato' Amar Abang Johari berkata demikian pada Majlis Ulang Tahun ke-58 Penubuhan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Kuching di Kuching. Tambahnya, Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dan SUPP mempunyai sejarah penting bersama terutama dalam pembentukan Malaysia, justru akan terus bekerja rapat dengan semangat persaudaraan yang tinggi untuk masa hadapan negeri ini. Penduduk Rumah Panjang Kenyungan yang terlibat dalam kebakaran pada Rabu lepas terus menerima bantuan daripada orang ramai. Hari ini, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Mazir Kujat menyampaikan bantuan kecemasan kepada 19 keluarga yang terjejas. Bantuan berjumlah RM57,000 itu untuk penduduk membina kediaman sementara selain wang tunai RM1,000 dan pakaian untuk setiap keluarga terbabit. Turut sama menghulurkan bantuan Yayasan Sukarelawan Siswa yang diserahkan oleh eksekutifnya Ahmad Hanif Rahman Ali. Kami dapatkan baju-baju yang terpakai daripada penyumbang-penyumbang yang di sekitar di Lembah Kelang, Kuala Lumpur, dan hari ini kami datang ke sini untuk sampaikan kepada mangsa kebakaran di rumah Silibusnya. And then bagaimana kami datang ke sini pada hari ini kerana salah seorang alumni Yayasan Sukarelawan Siswa iaitu Liu Miss Bobby, anak Edwin, merupakan salah seorang anak kepada mangsa kebakaran rumah panjang ini. That's why pada hari ini kami datang daripada Kuala Lumpur terus datang ke sini untuk menyampaikan sumbangan-sumbangan yang diberikan. Jabatan Imigresen Bahagian Seri Aman dan Angkatan Pertahanan Awam Seri Aman turut tidak ketinggalan dalam meringankan beban kira-kira 40 penghuni rumah panjang itu. Kawasan Beluru di Bakong Miri bakal mempunyai sebuah ibu pejabat daerah dalam masa terdekat bagi merancangkan lagi pentadbiran dan pembangunan di kawasan berkenaan. Menteri Muda Kerajaan Tempatan Dato' Dr. Pengguam Manggil berkata pihaknya telah memohon satu tapak di hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan Bakong bagi menempatkan kompleks tersebut. Beliau yakin dengan adanya kompleks itu nanti diyakini dapat melonjakkan ekonomi di kawasan Beluru. Malah satu projek bekalan air bernilai RM66 juta juga bakal dilancarkan di kawasan Beluru dengan majlis pecah tanah akan dibuat dalam masa terdekat. Dato' Dr. Pengguam berkata demikian pada Majlis Perasmian Sudu'un Raya Aidilfitri 2017 Anjuran Persatuan EDF Bakaong Bahagian Miri PIBA di Miri. Pada majlis itu beliau turut mengumumkan peruntukan RM10,000 kepada PIBA bagi melaksanakan pelbagai aktiviti. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Mumawi dengan laporan lintas langsung dari Sarawak. Kerajaan Negeri Sabah sentiasa menyokong gabungan perayaan yang boleh menyatukan silaturahim dan tali persaudaraan masyarakat di Borneo. Itu antara perkembangan yang dibawakan dari negeri di bawah bayu petang ini. Langsung saja bersama Nur Hazimah Radik untuk laporannya. Silakan.
Terima kasih Muhammad Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Majlis Keselamatan Negara MKN telah diarah memantau segala bentuk rancaman yang berkaitan keselamatan cyber di negara ini. MKN yang dianggotai agensi-agensi dari pelbagai kementerian diberi tanggungjawab itu memandangkan ancaman serangan cyber seperti ransomware WannaCry yang melanda dunia baru-baru ini berkait rapat dengan keselamatan negara. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak berkata, Kementerian melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia memberi kerjasama sepenuhnya kepada MKN untuk melaksanakan tanggungjawab berkenaan. Sudah tentulah kita sentiasa mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain dalam mengendali hal-hal seperti ini. Tetapi yang pentingnya kita harus terima hakikat ancaman-ancaman ini akan berterusan. This is continuing. Kerana ini teknologi sekarang ini tidak seperti dahulu. Kadang-kadang kita dapat pertahankan, ada lagi teknologi baru yang akan timbul. Beliau berkata, selain negara mempunyai teknologi terkini bagi menangani sebarang masalah berkaitan ancaman siber, para pengguna dunia siber juga perlu sentiasa berwaspada untuk memastikan serangan seperti itu dapat dihalang. Bagaimanapun, setakat ini tiada sebarang aduan serta laporan mengenai serangan virus terbabit. Datuk Saleh ditemui pemberita dalam Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri di kediamannya di Kampung Likas, Kota Kinabalu. Kira-kira 10,000 tetamu termasuk orang kenamaan dan rakyat pelbagai kaum dan agama menghadiri majlis ini. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, kerajaan sentiasa menyokong gabungan perayaan yang boleh menyatukan silaturahim dan tali persaudaraan dalam kalangan masyarakat di Borneo. Datuk Musa yakin hubungan erat tersebut akan meningkatkan lagi rangkaian perniagaan serta membuka pasaran perniagaan yang baru yang akan membawa impak positif kepada semua golongan usahawan di Sabah dan Sarawak serta seluruh negara amnya. Perpaduan dan persefahaman juga merupakan tunjang kepada keamanan dan keharmonian yang membolehkan proses pembangunan berjalan lancar. Menurutnya, pembinaan Lebuhraya Pen Borneo merupakan salah satu projek pembangunan yang sedang dinikmati sekarang yang akan memberi manfaat jangka panjang kepada rakyat tempatan Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian sempena sambutan perayaan Keamatan Gawai 2017, anjuran Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kadazan Dusun KCCI dan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI di Kundasang. Teks ucapannya dibacakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Majlis ini diserikan Persembahan Budaya Sabah dan Sarawak. Hadir sama Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Presiden KCCI Datuk Bonifacius Bianis, Menteri Muda Industri dan Pelaburan Sarawak Malcolm Musin Lamo serta Presiden DCCI Datuk Joseph Salang. Majlis Rumah Terbuka pada setiap perayaan merupakan manifestasi keharmonian masyarakat di negara ini yang hidup aman damai serta bersatu padu walaupun berbeza suku kaum dan kepercayaan. Ia juga memperlihatkan keunikan Malaysia yang juga tidak dimiliki oleh negara lain. Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Nasrun Datuk Mansur berkata sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat setempat pada setiap majlis yang dianjurkan di seluruh negara juga menunjukkan sokongan sebenar rakyat terhadap kerajaan yang ada pada hari ini. Menurutnya, tradisi Rumah Terbuka Aidilfitri berupaya menjadi platform dalam memperkukuh semangat muhibah seterusnya menjadikan Sabah sebagai model terbaik dalam penyatuan budaya. Saya rasa ini adalah satu prestasi, satu manifestasi menunjukkan bahawa rakyat begitu senang dengan kerajaan, begitu senang dengan kepimpinan Barisan Nasional dan mereka menunjukkan kepuasan mereka dengan datang beramai-ramai. Ya. Ini nampak bukan sahaja di Parlimen Silam tapi di seluruh negara kelihatan. Ya. Ribu-ribu orang datang, ini satu adalah perkembangan yang amat baik. Datuk Nasrun yang juga ahli Parlimen Silam ditemui pemberita RTM dalam majlis rumah terbukanya di Lahad Datu. Dalam majlis ini beliau turut menyampaikan sumbangan kepada golongan asnaf bagi meringankan beban mereka, seterusnya sama-sama menikmati kemeriahan suasana Hari Raya.
Sejumlah RM773,000 diperuntukkan untuk melaksanakan pelbagai pembangunan di 7 buah kampung Mukim Kirokot, Tambunan untuk tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata, ia bukti kerajaan sentiasa membawa pelbagai pembangunan kepada rakyat di kawasan luar bandar negeri ini secara berperingkat. Antara pembangunan yang akan dilaksanakan di Mukim Kirokot Tambunan ialah membina jalan konkret Kampung Libang Ulu, Kampung Tohan Baru dan Kampung Kumawanan, pembinaan mini Dewan Kampung Tampasak Liwan, penyelenggaraan bangunan hidro Kampung Libang Laut, pembinaan jalan konkret dan pipe graviti Kampung Kolom Buong, penyelenggaraan jalan gravel Kampung Putih Ngabai sejauh 1 km, pembinaan gelanggang bulat tampar dan takro di Kampung Widu serta pembinaan Masjid Baharu Kampung Libang Laut. Kita mau kemudahan bertambah di kawasan kita supaya terutama sekali daripada segi perkembangan industri pelancongan yang kita tekankan sekarang ini sebagai pemangkin, infrastruktur yang diperlukan perlu ditambah. Menurut Tan Sri Pairin yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Adun Tambunan, tahun lalu sejumlah RM672,000 telah diperuntukkan untuk pembangunan di kawasan mukim berkenaan. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri Mukim Kirokot Anjuran KRT Kirokot, KRT Tinompok Liwan, Jawatankuasa Badan Dakwah Daerah dan JKKK Mukim Kirokot di Tambunan. Baiklah saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Muhammad Taufik di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Nur Hazimah dengan laporan dari Sabah sebentar tadi. Baiklah, kita terus ke perkembangan yang lain. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini menghadiri Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Ketua UMNO Bahagian Bukit Katil Tan Sri Muhammad Abdul Rostam di Dewan Tun Ali Melaka. Ketibaan beliau di perkarangan Dewan kira-kira pukul 12.15 tengah hari disambut Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Khalil Yaakob, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun serta Muhammad Ali dan isteri Puan Sri Asmah Abdul Rahman. Turut hadir Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Hamim Samuri, Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Osman Muhammad dan Barisan Esko Kerajaan Negeri. Timbalan Perdana Menteri meluangkan masa hampir sejam bersama kira-kira 10,000 pengunjung pada majlis itu. Bermacam jenis cuadah disediakan seperti nasi biryani, lontong dan sate selain pelbagai persembahan serta nyanyian. Di Kedah, lebih 30,000 masyarakat berbilang kaum turut tidak melepaskan peluang menghadiri Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri yang diadakan di kediaman Menteri Besar di Sri Mentalun Alustar hari ini. Majlis dimeriahkan lagi dengan kehadiran Menteri Besar Kedah Datuk Seri Ahmad Bashar Ahmad Hanifah dan isteri Datin Sri Hizam Awang Ahmad. Hadir bersama rakan-rakan dari Parti Komponen BN, Esko Kerajaan Negeri, wakil-wakil rakyat dan pegawai-pegawai kerajaan. Seawal 10 pagi, orang ramai mula berpusu-pusu ke kediaman rasmi Menteri Besar ini. Selain menerima sumbang raya yang diberikan kepada kanak-kanak, tetamu juga dihidangkan dengan pelbagai jenis cuadah yang menyelerakan. Datuk Seri Ahmad Bashar berkata kehadiran pelbagai kaum juga membuktikan perpaduan yang erat di kalangan mereka terus terjalin. Ya, amat gembira sekali. Daripada jam 10 pagi tadi lagi kita dah sedia. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat. Kerana majlis menyediakan makanan-makanan ni, semua bahagian-bahagian terlibat, parti-parti komponen terlibat, NGO juga terlibat. Jadi kita sediakan pelbagai juadah. Persembahan hiburan dari beberapa artis tempatan terkenal turut memeriahkan upacara majlis. Berdepan persaingan perniagaan yang mencabar dewasa ini, pelbagai kaedah dan teknik perkhidmatan penghantaran digunakan pengusaha dalam memuaskan hati pelanggan. Cabaran serupa turut dihadapi pengusaha penyediaan makanan seperti kek dan biskut secara kecil-kecilan. Wartawan Malia Muhammad mendekati pengusaha ini yang beralih menggunakan perkhidmatan rana atau penyedia khidmat penghantar cepat untuk menjamin produk selamat sampai kepada pengguna. Saksikan.
Berdepan persaingan perniagaan yang mencabar dewasa ini, pelbagai kaedah dan teknik perkhidmatan penghantaran digunakan dalam memuaskan hati pelanggan. Kebanyakan produk maupun barangan yang memerlukan pengendalian lebih teliti seperti kek dan makanan tidak sesuai menggunakan perkhidmatan pos, memandangkan tiada jaminan ia sampai kepada penerima dalam keadaan baik. Justru kebanyakan pengusaha perniagaan makanan memilih perkhidmatan penghantaran barangan secara berkereta sebagai pilihan selamat. Peniaga biskut dan hamper, Sabaria Muhammad antara pengusaha yang memilih perkhidmatan penyedia khidmat penghantar cepat rana berkereta atas faktor jaminan barang selamat sampai. Rana ni boleh dipercayai barang tu sampai dengan selamat dan kita tak payah nak risaulah. Walau kat mana aja alamatnya, tempat yang kita tak tahu, dia pun boleh cari. Selain itu, pengusaha kek Chef Wano Zamran juga berkata tugas berat menanti rana berkereta kerana kebanyakan kek istimewa berharga tinggi sehingga mencecah ratusan malah ribuan ringgit. Harus orang kata ambil sifat bertanggungjawab, memastikan penghantaran tu diuruskan oleh orang-orang yang berkaliber, yang mampu orang kata memastikan produk sampai ke tangan empunya tu dalam keadaan yang selamat. Jadi memang tugas-tugas runner-runner yang menggunakan kereta ni, terutama di bandar-bandar seperti Kuala Lumpur ni, amat penting. Pelbagai pengalaman suka duka menjadi runner berkereta tidak pernah mematahkan semangat mereka yang menganggap pekerjaan berkenaan satu landasan berkhidmat memudahkan orang lain. Dulu saya pernah bawa lauk tumpah. Lauk tumpah, lepas tu saya kena basuh lah, buka seat semua kan basuh. Itu risiko lah sebagai seorang runner lah, menanggung jugalah bau kuah kari dekat sebulan jugalah. Amanah tu penting sebab kadang-kadang ada customer yang dia suruh kita hantar barang, contoh macam kek ke kuih ke apa ke, customer penerima tu dia tak bayar lagi. Jadi kita ambil barang tu, kita ambil serahkan barang tu, kita ambil bayaran daripada dia. Kadang-kadang cecah ribuan ringgit jugalah kan, kalau kita hantar beberapa tempat cecah ribuan ringgit. Jadi itu kita kena amanah lah. Jangan kita gelap mata lah nampak duit kita lari kan. Selama buat runner ni, saya pernah hantar kek tu 3 kali return balik kepada orang yang membuat kek tu sebab kek tu jatuh. Kalau dalam buat penghantaran ni masa kita lah timing. Kadang traffic jam tu lah, bergantung kepada traffic jam. Perkhidmatan penghantaran barang atau runner berkereta semakin menjadi pilihan pengusaha perniagaan dan warga kota yang sentiasa berdepan jadual padat harian. Faktor kos penghantaran yang lebih rendah dan berpatutan selain jaminan barang selamat sampai menjadikan ia pilihan utama masa kini. Malia Muhammad untuk Berita RTM. Baiklah, seterusnya laporan cuaca bersama Michael Cordona di Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Info cuaca kita mulakan pada petang ini dengan melihat corak tiupan angin untuk rantau negara. Baik, melalui carta paparan angin ini diperhatikan rantau negara menerima pengaruh angin dari arah baratan dan juga selatan dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Sehubungan dengan itu, tiada amaran angin kencang dan juga laut bergelora dikeluarkan oleh Met Malaysia pada ketika ini. Dan melalui carta paparan angin ini juga dapat diperhatikan terdapatnya kawasan penumpuan angin di perairan Selat Melaka Utara dan juga di bahagian negeri Sabah. Manakala angin yang bertiup dari arah selatan ini boleh membawa lembapan-lembapan dari lautan dan membentuk kelompok awan hujan di sekitar selatan semenanjung Malaysia. Seterusnya bagi melihat keadaan cuaca pula, kita beralih ke paparan imej satelit. Baik, melalui cerapan imej satelit pada petang ini diperhatikan seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, terdapat kelompok awan aktif yang sedang terbentuk di perairan Selat Melaka Utara dan juga selatan. Dan juga terdapat letupan awan di sekitar timur negeri Sabah. Bagi melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci pula, kita beralih ke paparan imej gema radar. Baik, melalui cerapan imej gema radar pada petang ini terdapatnya hujan dan ribuan petir di satu dua tempat di hampir kebanyakan negeri, kecuali di negeri Kelantan, Pulau Pinang dan juga Selangor. Manakala hujan yang sedang berlaku di lain-lain negeri, kami jangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Seterusnya bagi keadaan cuaca di negeri Sabah dan juga Sarawak, kita mulakan dengan negeri Sabah.
Hujan dan ribu petir dapat diperhatikan sedang terbentuk di bahagian Kudat dan juga pantai barat. Manakala bagi negeri Sarawak pula, hujan dan ribu petir sedang berlaku lebih tertumpu di bahagian tengah negeri Sarawak. Keadaan cuaca lembap di kedua-dua negeri ini kami jangka juga berterusan sehingga ke malam nanti. Seterusnya, kepada para penonton yang ingin mendapatkan ramalan cuaca 7 hari, anda boleh melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my. Seterusnya, sebelum berpisah, kita ikuti ramalan cuaca malam untuk bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian saja dari saya, Mikael Cardona. Assalamualaikum. Visual sambutan Aidilfitri di rumah-rumah terbuka yang diadakan di seluruh negara mengakhiri N5 petang ini. Dengan itu, saya Muhammad Taufik Mamano. Assalamualaikum, salam satu Malaysia.